Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Malaysia bakal tersenarai 30 ekonomi terbesar dunia. UMNO cabar 2 bekas menteri besar. Tuan Ibrahim tenangkan ahli yang berontak. Armada keluar parti beramai-ramai bantah Azmin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menyasarkan Malaysia untuk berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dalam jangka masa sederhana. Perdana Menteri berkata ia antara 7 sasaran utama perstrukturan semula ekonomi negara melalui ekonomi madani yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Beliau yakin Malaysia mampu mencapai sasaran besar itu dengan meneladani negara yang pernah berdepan kejatuhan namun tangkas dan bangkit semula ke hadapan. Katanya mahu atau tidak, kita mesti menjadi jago ekonomi serantau. Kita perlu punyai minda global dan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana. Selain itu, 6 sasaran lain yang mahu dicapai kerajaan sebelum tempoh 10 tahun termasuklah memastikan indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratus pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks prestasi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Ekonomi madani memperkasa rakyat merupakan wadah mengangkat semula darjat dan martabat negara dengan 2 tumpuan utama iaitu menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia serta memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Anwar berkata ia merupakan sebuah rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi tantangan pelbagai isu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan madani bersetuju menambah peruntukan berjumlah 800 juta ringgit untuk menyelesaikan jangka pendek isu bekalan air di Kelantan dan Sabah. Beliau berkata ia adalah komitmen kerajaan perpaduan untuk memastikan penduduk di Kelantan dan Sabah mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Pada masa sama, beliau memberi jaminan kerajaan akan menyegerakan pelaksanaan projek tempatan banjir di 4 negeri merangkumi Kelantan, Pahang, Selangor dan Johor demi melindungi masyarakat setempat daripada ditimpa bencana banjir. Katanya setakat 2022, 97% penduduk Malaysia mempunyai akses kepada bekalan air terawat, namun sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju untuk menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi menyelesaikan jangka pendek untuk kedua-dua negeri ini. Kerajaan ini berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas sama ada bekalan air atau elektrik. Rakyat di kawasan desa wajar punyai perkhidmatan asas bertaraf dunia. Selepas dilancarkan kira-kira 10 tahun lalu, projek Taman Industri Maritim Tanjung Agas dekat Pekan dijangka menerima kumpulan pelabur baru bagi memajukan industri minyak dan gas di situ. Ketika dilancarkan pada Disember 2010 oleh Najib Razak yang ketika itu menjadi Perdana Menteri, projek pembinaan Taman Industri Minyak, Gas dan Logistik melalui Inisiatif Wilayah Pembangunan Pantai Timur itu menerima peruntukan awal berjumlah 300 juta ringgit. Ia adalah bagi menyediakan kemudahan infrastruktur dan mempercepat pembangunan sektor minyak dan gas di kawasan seluas 1,710 hektar itu. Esko Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Pahang, Muhammad Nizam Najib berkata kumpulan pelabur dari China adalah antara pihak yang menunjukkan minat untuk terbabit dalam pembangunan di Tanjung Agas. Katanya mungkin ada kumpulan pelabur mengambil kira kemudahan dan pelan pembangunan diperlukan jika mereka ingin ke Tanjung Agas. Macam spesifikasi yang mereka perlukan atau susun atur yang mereka nak di Tanjung Agas serta perancangan industri yang mereka mahu jika nak masuk melabur di sini. Antara yang menunjukkan minat adalah pelabur dari China dan ada juga dari Eropah, jadi saya harap ia boleh dimuktamadkan. Ketika ditanya mengenai dakwaan kononnya projek terbabit menjadi gajah putih, Muhammad Nizam yang juga Adun Peramujaya menafikan perkara itu. Katanya Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang sentiasa berusaha mencari pelabur baru untuk projek berkenaan. Katanya, cuma dalam keadaan ekonomi semasa, saingan berlaku dan bukan hanya di sini Tanjung Agas sahaja. Muhammad Nizam juga berpendapat kerajaan akan mengekalkan inisiatif sedia ada bagi menarik pelabur asing ke negara ini termasuk ke Pahang. Katanya, kita perlu kekalkan inisiatif dan ini berkaitan dengan MIDA, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan pihak ECER, Wilayah Ekonomi Pantai Timur,
tawarkan inisiatif cukai pelaburan. Selain itu, Kerajaan Pahang juga sedang berurusan dengan syarikat profesional konsultan percukaian untuk melihat apa kelebihan yang boleh ditawarkan kepada pelabur berbanding tempat lain. Muhammad Nizar turut mempelawar pelabur yang berminat terutamanya berkait industri minyak dan gas untuk segera membuat keputusan dan tidak menunggu projek lapangan terbang antarabangsa yang dijangka siap pada tahun 2026. Katanya, Pahang dah ada pelaburan dan tidak lama lagi projek ECRL, rangkaian rel Pantai Timur, siap. Ketika itu nilai tanah di sini sudah meningkat, jadi kalau nak melabur, datang sekarang. Datuk Seri Dr. Ahmad Said yang juga pengerusi UMNO Negeri Terengganu dijangka akan bertembung dengan bekas Ketua Pemuda UMNO Negeri yang kini Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri, Datuk Razali Idris di kerusi Dewan Undangan Negeri Kejap. Dua bekas Menteri Besar akan bertembung dengan bekas pemimpin UMNO pada pilihan raya negeri bulan depan. Bekas Exco Kerajaan Negeri, Khazan Cik Mat yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Rakit dijangka bertembung dengan bekas Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman di Dun Seberang Takik. Seorang lagi bekas pemimpin UMNO yang juga bekas Ahli Parlimen Setiu, Yusof Majid akan bertanding di Dun Permaisuri menentang Setiausaha UMNO bahagian Setiu Hamdan Hamzah. Bekas Adun Kuala Berang, Muhammad Zawazi Ismail daripada Bersatu pula dijangka mencabar bekas rakan setugasnya, Datuk Rozi Mahmad di Dun Temelong daripada UMNO. Ketua Bahagian Bersatu Bahagian Besut, Muhammad Husaini Hussein pula bertembung dengan bekas Exco Kerajaan Negeri yang juga penyandang kerusi Dun Hulu Besut, Datuk Nawi Muhammad. Pada pilihan raya umum ke-14, Barisan Nasional menang kerusi Dun Kijal dengan majoriti 1,265 undi, Hulu Besut 1,469, Permaisuri 1,970, Seberang Takis 1,884 dan Temelong 4,159 undi. Sementara itu, Razali juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkata pihaknya berlapang dada dengan keputusan pengaglihan kerusi seperti diputuskan pimpinan tertinggi parti. Katanya kita berpuas hati dengan proses pengagihan kerusi seperti diputuskan Majlis Pimpinan PN. Walaupun hanya mendapat 5 kerusi, kita menerima keputusan dengan berlapang dada. Walaupun kerusi bakal ditandingi calon bersatu dianggap kubu kuat BN. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mas sekali lagi mengingatkan ahli dan pemimpin agar walak kepada keputusan parti dan tidak melawan arahan. Beliau berkata ahli dan kepimpinan parti itu tidak seharusnya menentang keputusan parti sama ada pihak yang disokong dicalonkan atau sebaliknya dalam pilihan raya negeri bulan depan. Katanya, parti tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan disiplin demi memastikan PM mencapai kejayaan dalam PRN kali ini. Ia muncul sejurus selepas media melaporkan Presiden Gerakan Dominic Lau disahkan menjadi calon PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas. Bayan Lepas merupakan satu daripada 3 kerusi DUN yang diletakkan di bawah kawasan Parlimen Balik Pulau. Semua DUN terbabit menyaksikan sekurang-kurangnya 65% daripada pengundi adalah orang Melayu. Semalam, beberapa ketua cawangan PAS Bayan Lepas menyatakan kemarahan mereka apabila Lau bakal menjadi calon PN di kawasan itu ketika mereka sebenarnya mahukan Setiausaha Badan Perhubungan Parti terbabit, Izuri Ibrahim sebagai wakil. Malah salah seorang anggota jawatan kuasa Jabatan Pilihan Raya PAS Pulau Pinang mengecam Lau sebagai bacot dan penakut kerana mahu bertanding di kawasan majoriti Melayu, sedangkan calon lain dari gerakan dibiarkan berdepan dengan DAP di kawasan China. Ketika majlis pengumuman calon-calon PN Pulau Pinang berlangsung semalam tadi, nama untuk Bayan Lepas tidak diwawalkan, namun nama Lau ada dalam senarai yang diedarkan kepada media. Kira-kira jam 12.30 malam tadi, Izuri dilihat mengemas kini hantaran Facebook dengan membayangkan kepasrahannya selepas disailang 2 kali. Beberapa jam kemudian, dia kemudian berkongsi klip video TikTok mengenai bantahan ketua-ketua cawangan PAS Bayan Lepas. Kemarin, nama Lau dikaitkan dengan kerusi DUN Teluk Air Tawar dan Perkhidmatan Berangan juga bermajoriti Melayu yang terletak di bawah Parlimen Tasik Geluguk. Bagaimanapun, pemimpin pemuda PAS kawasan terbabit memberi amaran kepada Lau agar tidak bermain api dan membatalkan hajatnya untuk bertanding di situ. Awal petang ini, Lau mengesahkan dia sudah dimuktamadkan menjadi calon PN di Bayan Lepas. Tuan Ibrahim berkata PAS sudah memuktamadkan senarai calon yang akan mewakili PN dalam PRN tidak lama lagi dan semua pihak terikat kepada peraturan parti. Dia juga menjelaskan PAS membuat keputusan mengenai penggunaan logo PAS atau PN yang akan digunakan nanti. Katanya harus diingatkan, sebagai satu tim kita mesti melihat gabungan sebagai kawan bukan musuh, manakala perbezaan pandangan perlu dirujuk kepada pimpinan tertinggi parti. Marilah kita memperkukuh saf, rapatkan hubungan dengan semua pendukung PN demi mencapai kejayaan dalam PRN kali ini. Ketua Armada Bersatu Hulu Selangor, Muhammad Zikri Faiz bin Zahar meletakkan semua jawatannya dalam Bersatu dan seterusnya keluar dari parti itu. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dalam Facebook beliau, Zikri mengumumkan adalah dengan ini dimaklumkan, saya Muhammad Zikri Faiz bin Zahar, nombor ahli 00120457 meletakkan semua jawatan dan keluar dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkuat kuasa serta-merta. Zikri adalah orang di belakang kepada pendedahan bagaimana ahli dan pemimpin Bersatu Hulu Selangor
membantah calon Dun Batang Kali yang dikatakan kata Azmi Ali. Beliau mendedahkan menerusi Facebooknya bagaimana bendera PN dan dokumen bersatu dibakar oleh rakan-rakannya di Hulu Selangor. Beliau mendakwa Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor diketepikan dari menjadi calon dalam PRN kali ini dengan dakwaan beliau seorang pengikut tarikat. PN mengumumkan pencalonan Muhammad Harid Abdul Sani yang dikatakan kata Azmin sebagai calon di Batang Kali semalam. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.